beribadah. 天父，谢谢你，在这个2月份，我们可以来到主面前敬拜你。 Kami sungguh bersyukur karena 1 bulan kami sudah lewati di tahun ini. 我们感谢，因为我们已经度过在1个月，在这1年当中。 Tolonglah Bapa supaya iman kerohanian kami sungguh-sungguh bertumbuh. 求主帮助，让我们信心越来越长进。 Supaya dengan demikian kami semakin tahu bagaimana hidup berkenan kepada 让 Tuhan. 我们知道如何获作蒙主的喜悦。 Bapa, Engkau berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan kami 求 dengarkan. 你帮助我们所读的，我们所听的你的话。 Tolonglah kedua anak-Mu Bapa dalam menyampaikan firman-Mu. 求你帮助你2位儿女在你面前， Juga setiap anak-anak-Mu yang beribadah dan mendengarkan firman-Mu. 每个你的儿女已经在你面前聆听主的话的。 Supaya kami boleh dipersatukan dalam kebenaran firman 主 Tuhan. 只是我们在主的话语里面合而为一。 Dengar doa kami 你 Bapa. 谁听我们的祷告？ Dalam nama Tuhan Yesus 靠 Kristus. 耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Kita akan membaca bersama Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. 我们一起来念，出埃及记18章13到27节。 Dalam bahasa Mandarin ayat 13 sampai 20, selanjutnya dalam bahasa Indonesia. 先用中文13到20节，以后就用印尼文来念。出埃及记18章13节，第2天，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。摩西的岳父看见他向百姓所做的一切事，就说：“你向百姓做的是什么事？你为什么强肚子做作？众百姓从早到晚都站在你的左右呢？”摩西对岳父说：“这是因百姓到我这里来求问圣。他们有事的时候就到我这里来，我便在2朝之间施行审判。我又叫他们知道神的律例和法度。”摩西的岳父说：“你这做得不好，你和这些百姓都疲惫，因为这事太重，你独自一人搬离不了。现在你要听我的话，我为你出个主意，愿神与你们同在。你要替百姓到神面前将案件奏告神，又要将律例和法度教训他们，这是他们当行的道，当做的事。” 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan kau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, melakukannya dalam hidup kita. 神的话到此，但愿神祝福每一位弟兄姊妹们已经听了主的话，并且实行主的话。
Saudara, kita akan mempelajari mengenai teladan kepemimpinan 现在 Musa. 我们要学习关于一个榜样。 Saudara, dalam dunia yang berdosa ini, semua masalah muncul terjadi. 满有罪恶的世界的里面，各种各样的事情出现， Semua masalah melanda semua kehidupan, 每一件事情都掺入我们的生活当中， termasuk kehidupan kita sebagai umat 包 Tuhan. 括我们信主的人的生活里面。 Pada waktu itu bangsa Israel memang sudah dibebaskan dari Mesir. 在那个时候，以色列人已经出了埃及， Tetapi bukan berarti semua masalah selesai. 但是不是说每一件事情都能解决。 Karena itulah Tuhan mengetahui bahwa Musa harus mempersiapkan bangsa 所 Israel. 以上帝知道摩西应该要预备以色列人的心， Sebab itu Tuhan memberikan perintah-perintah 所以 ketetapan-ketetapan. 上帝就吩咐命令每一件事情给以色列人。 Tujuannya apa? 目的是什么？ Supaya semua masalah bisa diselesaikan dengan aturan-aturan dari Tuhan. 让每一件事情都按照上帝的命令，一件一件事情解决。 Saudara, begitu pula dengan gereja. 教会也是一样， Saudara, di dalam gereja pun kita banyak bisa muncul masalah. 教会里面有很多的事情发生， Tapi masalahnya adalah apakah kita betul-betul taat kepada firman 但 Tuhan. 是问题是，是不是我们按照上帝的命令遵行他的话？ Nah, salah satu penyelesaian 其 masalahnya 中一个事情解决的事情， yaitu diangkatnya para pemimpin. 怎么样解决？就是选了几个领导。 Nah, di sini Musa mengangkat para hakim. 在这里，摩西拣选了几个士师。 Tadinya Musa menangani sendiri. 以前摩西自己解决事情， Lalu mertuanya Yitro melihat, waduh ini parah sekali. 以后他的岳父觉得这不行， Musa akan kecapaian luar biasa. 摩西能够感到非常疲倦， Umat Tuhan juga akan kecapaian luar biasa. 所以每一个上帝的儿女都要觉得疲倦， Karena antrinya begitu panjang. 因为很多人都排了长龙 Belum 来解 lagi 决事情。 Musanya juga tidak pernah beristirahat dari pagi sampai sore harus terus 摩 menangani. 西也不能解决每一件事情，从早上到晚上解决不了， Ini tidak baik bagi 这 Musa. 不好对他们， Ini juga tidak baik bagi bangsa 这 Israel. 对整个的以色列族不好的事情。 Karena itulah saudara, mertua Musa ini sangat bagus sekali melihat apa yang harus 所以 diselesaikan. 摩西的岳父知道如何来解决这个事情， Karena itulah dia menganjurkan Musa mengangkat pemimpin-pemimpin 所以他就叫摩西选出几个领导， dengan syarat 有一个条件， yaitu orang yang takut akan Tuhan, 那就是一个敬畏主的人， yang dapat dipercaya 能够相信他， dan membenci suap. 并且这些人要恨恶一切贿赂。 Itu ayat 21 menyatakan itu. 21节告诉我们， Inilah kriterianya. 这就是几个条件。 Saya bacakan. 我先读。 Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. 并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、很不义之财的人，派他们做前副长。 Saudara, kalau mertua Musa ini melihat apa dari kriteria ini? 我们看这怎么样，摩西的岳父看这些条件做了这些条件， Apa kriteria dari pemimpin? 一个领导他应该要有什么条件？ Apa kriteria dari hakim? 一个士师怎么样有具备的条件？ Kalau mau diringkas, saudara, 如果我们要简单来说， moral.
那就是人格， etika. 那就是人品。 Orang yang cakap dapat dipercaya, takut akan Allah, dan tidak mengejar suap. Itu semua berkaitan dengan moral dan etika. 这就是敬畏神、诚实无妄、很不义之财的人。这就是说一个人的人品。 Saudara, di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Osgenes, Osgenes 写了一本书， namanya Unspeakable, tidak dapat dikatakan. 那就是一个不能诉说的事情。 Buku itu menceritakan pergumulan dari penulis masalah dengan kejahatan yang ada di dunia 这一 ini. 本书里面，那就是作者诉说关于那个时候的所犯的罪恶。 Pada satu bagian dari bukunya itu dia menceritakan tentang peradilan Nuremberg, Perang Dunia Kedua. 那个时候，这一本书有另一方面诉说关于第二次世界大战里面所做的一切审判的事情。 Kita tahu saudara, Perang Dunia Kedua sangat-sangat 我 menakutkan. 们知道第二次世界大战非常可怕， Dan salah satu peristiwanya adalah pembantaian orang-orang Yahudi oleh tentara Nazi. 那个时候就是德国人对以色列人的大屠杀。 Dan setelah Perang Dunia selesai, 第二次世界大战结束以后， saudara, bangsa yang kalah perang itu diadili. 那么那些已经败战争的被他们审判。 Nah saudara, tentara-tentara dari Nazi ini diadili. 那么这个德国兵也是受审判。 Saudara, jawaban klasik mereka. 他们的答案是什么呢？ Jadi ketika mereka diadili, jawaban mereka apa saudara? 他们被审判的时候，他们的答案是什么？ Saya mengikuti perintah. 那就是说我听从命令。 Jadi semua prajurit-prajurit bahkan yang berpangkat tinggi pun mengatakan saya mengikuti perintah. 所以每一个军队、每一个军官，他们的答案说：“我是听从命令。” Saudara, pada waktu itu pengadilan internasional yang mengadili peristiwa pembantaian. 在那个时候，国际法庭审判这个大屠杀的事情， Bagaimana bisa mengambil keputusan untuk menghukum mereka? 那用什么方法，用什么决定来审判这些犯人呢？ Semua yang tertuduh itu mengatakan saya mengikuti perintah atasan. 每一个受审判的兵丁都说：“我接受命令。” Saudara, secara hukum 弟兄姊妹们，来立法来断定， seolah-olah anak buah ini semua tidak salah. 好像是每一个军队没有犯法， Karena mereka mengikuti perintah 因为 atasan. 他们是按照上面的命令。 Namun bagaimana pengadilan internasional itu mengambil keputusan? 那么这个国际的审判员怎么样决定这个事情？ Dan kita semua tahu, 我们每个人都知道， memang akhirnya pengadilan memutuskan semua orang-orang yang bertanggung jawab itu akhirnya dihukum. 国际法庭就决定每一个对这个事情有关的都受到刑罚。 Tetapi apa yang menjadi keputusan dari para juri hakim di pengadilan 但 internasional 是 itu? 这些法院的审判官怎么样决定呢？ Mereka para prajurit ini memiliki tanggung jawab moral untuk menolak perintah. Karena jelas perintah itu salah. 那么决定就是说，这些军队又因为他们的人格来反抗上级的命令，因为他们的命令是错误。 Perintah itu jelas melanggar kemanusiaannya, membunuh manusia. 这个命令实在是触到一个这个人的人权主义， Membunuh manusia secara
bersama-sama dalam kelompok yang besar tanpa moral. 一个实行大屠杀是没有人格的事情。 Saudara memilih pemimpin, memilih calon pemimpin, saudara harus melihat moralitasnya. 如果我们要选择一个好的领导，我们要看这个人的人品是怎么样。 Memang di dunia kita tidak akan bisa menemukan kesempurnaan. 在世界上，我们找不到很完全的领导， Tetapi firman Tuhan mengajar kita. 但是神的话告诉我们， Saudara kalau dipikir Yitro itu bukan termasuk orang percaya tanda petik. 我们也是知道这个 Hitler 不是一个人，一个守信用的人。 Saudara, tapi Yitro mengerti moralitas. 但是 Hitler 知道什么叫做人格， Sehingga ketika nasihat itu diberikan kepada Musa. 所以他就把这个劝告这个摩西， Musa mau menerima. 摩西要接受， Ini sesuai firman Tuhan. 这就是按照神的话。 Mari kita lihat bersama-sama Imamat 19 ayat 15. 我们一起来看民数 Imamat 19 ayat 15. 19 ayat 15. Saya bacakan bahasa Indonesia dulu. 19 ayat 15 Imamat. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. 人无论犯什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人做见证安定，才可定案。 Saudara, imamat ini jelas dari Tuhan. 那么这个生命记是从神来的。 Ketika engkau mengadili, 当你审判某一件事情， mengadili orang kecil, 你审判某一个人， jangan membela dengan setidak wajar. 你不要这个替一个没有理由的人辩护， Jadi saudara jangan berpikir orang kecil maka selalu benar. 你不要因为一个小人常常是对的， Tidak, 不是这样。 tapi juga hati-hati. Jangan juga engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, orang-orang yang punya duit, punya uang, punya kekuasaan. 但是不要因着有钱人、有势力的人影响我们审判某一个人。 Pemimpin dan hakim itu semua harus punya moralitas. 每一个领导人，每一个这个法官都要一个有好的人格。 Di Indonesia terjadi juga. 在印尼也有发生这样的事情， Bahkan barusan saja terjadi peristiwa di Mahkamah Konstitusi. 也是刚刚发生在最高法院的事情， Yang akhirnya diadili lewat Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Melanggar etika berat. 那就是一个关于超过人品的法律。 Alkitab adalah firman Tuhan. 圣经是神的话， Orang Kristen seharusnya memahami moralitas adalah standarnya. 那么一个基督徒要知道人品是一个规律， Sehingga orang Kristen harus bertanggung jawab kepada Tuhan. 所以每一个基督徒要对上帝负责。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Karena itulah nasihat Yitro ini begitu bijaksana. 所以做这个他的劝告是非常有智慧。 Dan Musa menerimanya. 摩西接受了， Maka Musa ingin membangun kepemimpinan yang kolektif. 因为摩西很想兴起一个很正派的法庭。 Ingat saudara, di dunia ini tidak ada Superman. 在这个世界没有一个超人的事情， Di dunia ini tidak ada Wonder Woman.
在世界上没有一个超人的女人， Di dunia ini tidak ada orang yang betul-betul hebatnya luar biasa yang bisa menyelesaikan semua dengan sendirian. 世界没有一个超人能够解决世界每一样的事情。 Saudara, kartulah Musa membangun kepemimpinan bersama. 所以那个时候，摩西就成立了几个人的做一个领导。 Selain kriteria tadi saya katakan moralitas. 刚才我说的关于人品为条件， Saudara, apa yang harus kita lihat bersama-sama? 我们要一起来看的是什么事情？ Pemimpin itu mendengar. 一个领导应该要好好的听下部的事情， Ini salah satu syarat yang penting. 这是非常重要的条件。 Saudara, Tuhan memberikan kepada kita manusia itu panca indera. 弟兄姊妹们，上帝给我们创造有我们自己的有眼睛有耳朵 Ya. Ada 5 indera. 有五种的视力， Mata untuk melihat, 眼睛来看世界， telinga untuk mendengar, 耳朵来听， hidung untuk mencium, 鼻子来闻每一件事情， mulut atau lidah untuk mengecap, 我们的嘴巴、我们的舌头来赏识某一个味道， kulit ini untuk merasakan. 我们的皮肤来做一个感觉某一种事情。 Saudara, panca indera ini semua untuk berespon dengan semua kejadian. 这五种视觉让我们能够知道外面的事情， Supaya dari sini kita juga belajar. 从这里我们能够学习一件事情。 Maaf saudara, binatang saja dengan penciumannya dia bisa belajar. 一个动物从它的嗅觉能够知道，能够学习很多事情。 Hampir semua binatang, kebanyakan pakai penciuman. 这个大约有几乎每一个这个动物都是靠着它的嗅觉来决定事情。 Anjing, kucing, hampir semuanya pakai penciuman. 还有狗，还有猫，都用嗅觉来查看某一种事情。 Binatang dengan penciuman saja bisa belajar. 那么动物用嗅觉能够学习某一件事情。 Saudara, kita ini dikasih 5 panca indera. 上帝给我们有五种视角，能够知道是周围的事情。 Kalau kita tidak bisa belajar, aneh sekali. 如果用五个视角给我们不能学习，是一个奇怪的事情。 Apalagi kita dikasih otak, dikasih pikiran, akal budi sama Tuhan. 尤其是上帝给我们的脑子，让我们有智慧与聪明。 Karena itulah saudara, umat Tuhan harus belajar. 所以我们成为上帝的儿女，要学习， Begitu juga dengan para pemimpin. 也是每个领导人， Para hakim ini juga harus belajar. 这些事也还应该是学习。 Dan salah satu perintah yang paling penting dari Tuhan apa? 一个上帝最重要的命令是什么？ Hai Israel, dengarlah. 以色列，你要听我的呼喊。 Itu ringkasannya adalah Shema Israel. 就是简单粗短来说，就是学嘛 Israel。 Saudara, orang Israel itu banyak kan tidak bisa membaca. 很多以色列人他们不能读， Karena mereka dulu budak, betul? 因为他们以前是奴隶， Maka saudara, Tuhan perintahkan, dengarlah Israel. 所以上帝就说：“以色列人，你要听。” Saudara, di perjanjian baru banyak umat Israel sudah bisa membaca. 在新约，很多以色列人能够读， Tetapi waktu membaca pun seharusnya mendengar. 但是读了以后应该是听。 Karena itu Yakobus mengatakan mendengar lebih penting daripada berbicara. 雅各书就说：“听比我们说更重要。” Cepatlah mendengar, jangan cepat berbicara. 你要快快的听，慢慢的说。 Saudara, Musa belajar mendengar. 摩西学习
如何来听。 Musa tidak ngomong, walaupun memang betul Yitro itu mertuanya. 虽然 Yitro 是这个摩西的岳父 Memang Yitro lebih tua dari Musa. ，Yitro 比摩西更老， Tetapi saudara, Yitro bukan termasuk bagian dari umat Tuhan. 但是 Yitro 不属于神的儿女。 Bahkan saudara, Tuhan sendiri yang berbicara kepada Musa. 所以神对摩西说话， Tapi Musa tetap mau mendengar. 但是摩西仍然要听。 Musa tidak katakan, saya ini langsung bicara sama Tuhan. Tidak. 摩西没有说我是直接对神说话。 Nasihat mertua pun tetap didengar. 那么摩西对对他的岳父的劝告仍然静听。 Tapi kalau saudara melihat juga Yitro ternyata orang yang rendah hati. 但是他的岳父却是一个非常谦卑的人。 Ayat 23, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu. 你若这样行，神也这样吩咐你。 Jadi Yitro mengembalikan juga, tanyalah kepada Tuhan, benar apa tidak nasihat 摩西 saya. 的岳父也劝告摩西问上帝。 Saudara yang dikasih oleh 亲 Tuhan, 爱的主内弟兄姊妹们， mendengar itu penting sekali. 听是一个重要的事情， Supaya apa? Kita bisa menangkap semua maksud arti dari yang ada di luar itu. 让我们能够倾听，我们知道外面所要我们做的是什么。 Misalnya saudara, para hakim ini mau mengadili bangsa Israel. 比如说，这些法官要审判以色列人， Bermasalah pastikan 2 orang sudah minimal. 最低限度有2个人， Si A dan si B. 家族异族， Maka datang ke hakimnya. 所以来到这个审判官面前， Ini masalahnya begini. 他说事情是这样发 Yang 生。 satu, ini masalahnya bukan begitu. 另外一个人说不是这样发生。 Saudara, hakim bagaimana bisa mengadili dengan baik? 如何能够法官好好的审判这件事情？ Jikalau hakim itu tidak mendengar baik-baik dari kedua belah pihak. 如果法官没有好好的听2方面的事情， Salomo adalah contoh yang paling bagus. 所罗门是一个最好的例子。 2 ibu 2个妇女 yang sama-sama hidupnya nggak benar. 都有不正当的生活， Punya anak tapi nggak punya suami. 没有孩子，但是没有丈夫。 Nah, yang satu anaknya ketindihan meninggal, yang satu anaknya masih hidup. 另外一个去世了，另外一个婴孩还活着， Maka rebutan sama anak yang hidup. 所以2个妇女就相抢一个孩子， Di hadapan seorang raja. 在一个王面前。 Ini Raja Salomo ini raja yang besar. 所罗门是一个大的皇帝， Tapi Salomo mau mengadili perkara yang remeh ini. Orang kecil. 但是所罗门要来审判这个小的事情。 Wah, ribut mereka di depan 他们 raja. 正在彼此相争在王 Rebutan. 面前， Saya yang benar, saya yang benar, kamu yang salah. 都说自己的事情是最好的。 Saudara, waktu itu belum ada dunia kedokteran, periksa DNA, periksa apa darah, enggak ada, belum 那个时 ada. 候技术还不够，不能够查看血型。 Tapi Salomo mendengar dengan baik. 但是所罗门好好的静听， Saya percaya Salomo juga memperhatikan 2 ibu ini. 我相信所罗门也要听这2个妇女的报告。 Yang satu sikapnya gimana kepada sang anak dan yang satu gimana sikapnya dengan sang 所罗 anak. 门开始查看这个妇女对孩子的作风，这个妇女对孩子的态度。 Lalu 2 ibu itu bagaimana saling bertanggapan satu dengan yang lain. 那么这个2个妇女怎么样彼此观察， Untuk mengetahui dengan lebih tepat. 为了要更清楚的知道， Salomo punya akal. 所罗门有一个好的方法。 Kalau gitu, bawa pedang. 所罗门就说：“你拿一把刀， Tolong bawa pedang.
你拿了一把刀， potong 2 anak yang hidup ini. 把这个孩子割成2部分， Bagi 2, 变成2部分， sama rata, 都是很平均， sama rasa. 都能够享受得到。 Disitulah kemudian terjadi tanggapan yang berbeda. 在那个时候，这个妇女有不同的态度。 Walaupun dua-duanya hidupnya nggak benar. 虽然2个人都是不是好的，有不好的这个生活， Tapi salah satunya punya moralitas. 但是其中一个他有人品， Salah satunya punya belas kasihan. 有一个有欢护爱心， Salah satunya memiliki lebih baik, ya sudah kalaupun aku tidak bisa memiliki anak itu, yang penting anak itu hidup. 那么然后其中一个妇人说：“不要紧，我没有这个孩子，最要紧这个孩子不要把他杀掉。” Saudara mendengar supaya bisa mengamati dengan baik. 弟兄姊妹们，我们应该要听，让我们能够知道， Sehingga akhirnya kita bisa memutuskan yang terbaik. 我们能够决定最好的。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， peristiwa setelah Salomo 所罗门的事情发生以后， yang menggantikan Salomo itu anaknya namanya Rehobeam. 那么雷后比亚代替了所罗门， Dia masih muda. 他年轻， Tapi sudah Rehobeam ini tidak mau mendengar nasihat penasehat-penasehatnya yang sudah berumur. 所以雷后比安他不要听那些已经比他更老的人的劝告。 Rehobeam ini mengangkat penasehat yang masih muda-muda. 雷后比安就提了那些年轻的人做他的顾问。 Rakyat pada waktu itu sudah tertekan dengan pajak. 那个时候，人民被税务所压迫， Tapi Rehobeam tetap mau menaikkan pajak. 但是雷后比安仍然要把税务提高。 Penasehat yang berumur, 一个老人，一个老的这个顾问， Raja jangan tambah beban rakyat. 他说：“王啊，不要把重担给这些百姓， Kalau bisa kurangi beban rakyat. 如果能够减轻百姓的重担。” Rehobeam tidak mau 雷 mendengar. 后比安不要听这句话。 Penasehat yang muda-muda, 年轻的那些顾问， tambah saja pajaknya. 税务再加给百姓， Supaya raja bisa punya kekayaan lebih banyak. 让皇帝能够得着更大的钱财。 Mungkin pikiran anak muda itu begitu semua. 这些年轻人的思想就是这样。 Tapi ada satu nasihat yang sangat kurang ajar. 但是有一个最没有道理的顾问， Kelingkingku lebih besar dari kalian. 他说：“我的小子比你们的拇指更大。 Kalau saudara belajar Alkitab baik-baik, 如果你们好好学习上帝的话， banyak contoh-contoh Alkitab. 很多在圣经里面的例子， Pemimpin harus mendengar. 领导应该要听。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， Rehobeam tidak mendengar nasihat dari penasehatnya yang berumur, 雷后比安没有听他顾问的劝告， yang lebih bijaksana. 比他更有智慧的劝告。 Rehobeam mendengar nasihat penasehat yang masih muda. 雷后比安听那些年轻人的劝告， Akhirnya negeri Israel, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. 最后以色列国变成2部分。 10 suku mendirikan kerajaan sendiri dipimpin oleh Yerobeam. 10个支派由雷后比安来领导。 Yerobeam. 耶罗比安， Sedangkan yang mengikut Rehobeam hanya 2 suku. 那么有2个支派是属于雷后比安。 Yang Rehobeam pusatnya di Yerusalem. 雷后比安的这个他的最后总部是在耶路撒冷。 Yang Yerobeam pusatnya di Samaria. 耶罗比安他就
总部是在撒玛利亚。 Saudara, kita nanti akan memilih pemimpin negara kita. 不久，我们要选举我们的领导， Kita harus memilih pemimpin yang mendengar. 我们要听我们我们的领导能够听百姓的话。 Memang seolah-olah saudara dan saya semua punya hak masing-masing. 我们每一个人都有自己的权利， Tetapi apa yang kita lakukan, tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan. 我们所做的完全对上帝负责， Bukan sekedar kita senang-senang pergi ke tempat pemilihan umum menyoblos. 不 Bukan. 是我们到去选举的地方来选票， Tapi itu ada moralitas yang kita bawa. 但是里面有我们的人品在我们里头， Ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. 我们对上帝负责。 Memang saya tidak tahu nanti yang akan dipilih itu siapa. 我不知道我们应该要选谁， Memang saya tidak tahu nanti Tuhan mengizinkan siapa. 我也不知道上帝允许谁做我们的领导。 Tetapi ada tanggung jawab moral yang saudara dan saya emban masing-masing setiap pribadi. 但是我们自己有人品来对上帝负责。 Saudara yang kedua, 第二， pemimpin itu berani mendelegasikan, mempercayakan kepada orang lain. 一个好的领导，他愿意差派他的部下， Tidak ada seorang pun yang bisa bekerja sendirian. 每一个人能够自己工作。 Saudara, kalau ada orang yang mengatakan, aku bisa kerja sendiri, itu pembohong. 如果一个人说他能够自己工作，他是一个骗子。 Di rumah saja saudara nggak bisa kerja sendiri kok. 在家里你不能自己做， Betul kan? 是不是这 Nggak 样？ bisa kerja sendiri. 不可能你能够自己做。 Saudara, setidaknya suami istri anak saling kerja, betul kan? Bagi-bagi kerja kan? 大家都分工合作。 Kalau memang sudah punya kekuatan ekonomi, pakai asisten rumah tangga, betul kan? 如果我们有好的经济，我们还能够请人帮助我们的家人。 Memang saudara, kalau asisten rumah tangga karena kita punya uang kita bayar. 我们有钱才能够请他们来， Tapi prinsipnya sama, saudara nggak bisa kerja sendiri. 但是原则是一样，就是我们不能处理我们的家自己办事。 Saudara punya toko pun kan punya pegawai. 你有店铺，你也有职员， Artinya saudara nggak bisa kerja sendiri, bukan? 意思说你不能自己做。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊 Karena 妹们， itulah kita membutuhkan orang lain. 所以我们需要别人， Karena itulah kita membutuhkan kerjasama tim. 所以我们需要跟人家合作。 Sebab itulah Yitro menasehati Musa. 所以Yitro就劝勉摩西， Musa, kamu kerja sendirian, kamu akan istilahnya setengah mati, susah payah pagi sampai sore mengadili terus. 摩西你不能自己做，从早上到晚上一直工作，不可能， Gak baik bagi kamu. 对你的身体也不 Kamu 好， kelelahan. 你要疲倦。 Dan masyarakat rakyat itu juga kelelahan menunggu. 那么这些百姓也很疲倦，等你的审判。 Itulah Musa belajar mempercayakan. 所以这个摩西就试一试相信别人。 Maka semua calon hakim ditatar dulu, dikasih tahu apa sih ketetapan Tuhan, 所 ajaran-ajaran 以每 Tuhan. 个法官摩西就告诉他们，上帝要他们做的是什么事情， Dan mereka dilihat, mereka mampu memimpin berapa orang. 并且能够知道他们有那个能力来引导几个人。 Ada yang bisa memimpin 1000 orang. 有的人能够领导1000个人， Ada yang bisa memimpin 500有 orang. 的能够500个人， Mungkin ada yang bisa memimpin hanya 10 orang. 可能也能够10个人， Nggak apa-apa. 没有问题。 Seperti talenta Tuhan kasih kepada, ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. 就好像才干，上帝给每个人的才干不一样，有的多，有的少。 Saudara, setiap calon pemimpin itu tidak boleh saling iri hati. 每一个领导不能彼此相争。 Memang kalau cuma bisa mimpin 10, ya pimpin 10. 如果你只能带领10个人，你就带领10个人。
Yang memimpin 10 tidak lebih kecil dari yang memimpin 1000. 带领10个人，也不是说你比1000的更小。 Nah inilah kita kebanyakan pikirannya yang bisa memimpin 1000 berarti lebih hebat daripada yang 10. 我们常常看数目的大小，来断定某一个人的厉害， Tidak, saudara. 不是这样， Tidak. 不是这样。 Yang dilihat adalah kualitasnya. 那么我们看的是它的结果是什么？ Bagaimana nanti bisa menangani masalahnya selesai tuntas. 如果他能够解决每一件事情，完全好好的解决， Mimpin 1000 tapi nggak tuntas masalahnya. 他带领1000个人却乱七八糟， Apakah itu dikatakan pemimpin? 是不是这叫做领导？ Tidak, 不 saudara. 是， Dan yang terpenting lagi adalah moralitas. 最重要的事情就是我们的人格。 Karena itulah setiap hakim memiliki kesempatan yang sama. 所以每一个领导，每一个法官都有这个同样的机会。 Kayak itu ayat 25 dan 26 kita lihat Musa kemudian memilih mereka yang cakap, mengangkatnya dan akhirnya mengadili dan rakyatnya senang semuanya. 25、26节，摩西从以色列中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，做全副长、百副长、50副长、10副长。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， suatu hari di sebuah perusahaan besar, 有一天，在一个很大的公司里面， perusahaan itu pembuat mainan 这个 anak-anak. 公司是做小孩子的玩具。 Lalu seorang eksekutifnya berkata demikian. 其中一个领导说， Kata-kata ini merupakan satu bentuk keluhan. 他所说的是一个他的心里的呼求。 Kami ini seperti mesin yang berproduksi sepanjang tahun sehingga tidak sempat berpikir. 我们是整年一直生产的机器，以至于没有机会再想别的事情。 Wah, saudara, seruan ini didengar oleh semua orang. 那他的呼求就每一个人都已经听见， Bahkan juga didengar oleh pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi. 并且被更高的领导所听到的， Seolah-olah eksekutif saja juga bekerjanya seperti mesin. 好像是做一个领导也有这样激烈的工作。 Maka dalam perusahaan itu kemudian dipikirkan bersama oleh pemimpin-pemimpin tertinggi. 所以这个公司就想出了一个办法。 Biasa, saudara, perusahaan kan selalu harus berinovasi. 公司常常幻想某一件工作的进步， Supaya jangan sampai produknya itu melulu. 让他们的产品不是这样的机械化， Supaya dengan demikian perusahaan bisa semakin berekspansi dan semakin mendapatkan banyak konsumen. 产品更多，这个公司就业进步。 Maka diputuskanlah oleh para pemimpin. 所以就一个决定出来， Mengajak beberapa pemimpin-pemimpin yang baik 带领更多的领导来， untuk keluar dari kantor pusat. 所以从中部跑出来， Mendorong mereka berpikir bersama bagaimana menemukan satu cara yang terbaru. 他们从中部跑出来，一起来想有什么最好的方法。 Kami kasih kalian libur sekian hari. 我给你们这个休假， Cutinya cuti perusahaan begitu ya. 这是公司给他们的休假， Cuti perusahaan, pergi bersama-sama. 一起去旅游。 Pikirkanlah di antara kalian semua ini 想出来某一个方法， merancang suatu model, metode bagaimana menghindari pecahnya sebuah telur jikalau dijatuhkan dari ketinggian. 那么有计划怎么样能够使一个鸡蛋从上面掉下来，没有破裂的一个好的保护。 Bagaimana kalian berpikir nantinya menemukan satu cara sebuah telur dijatuhkan setinggi 4 meter dan telur itu tidak pecah. 那么想到怎么样把鸡蛋从高处4米的高
掉下来没有破裂。 Wah, sudah orang-orang ini, kelompok orang ini berpikir kerasnya luar 所 biasa. 以每个人都想尽办法， Maka disitulah mereka saling diskusi. 在那里他们就彼此谈论， Mungkin juga bawa telur. 可能他们也带鸡蛋， Mungkin bawa telurnya berapa kerat begitu ya. Cobain semua. 大家就试验这些鸡蛋， Berapa telur yang sudah pecah itu dalam 多少鸡 percobaan. 蛋已经破裂， Saya tidak tahu. 我也不知 Karena 道， tidak diceritakan di ilustrasi ini. 在这个幻想书没有记下来。 Mungkin kalaupun pecah mungkin dijadiin telur mata sapi gitu ya. 如果破裂能够做这个炒鸡蛋， Nah, apalagi kalau jatuhnya pas di nampan begitu ya, jadilah telur mata sapi. 掉在一个盘子里面更好。 Lalu kelompok ini mereka saling diskusi. 他们就开始谈论， Mereka harus menemukan satu cara. 他们想到一个办法， Nanti yang bisa membuat perusahaan betul-betul memproduksi ya bagaimana telur tidak pecah. 让公司能够生产最好的产品。 Kelompok itu semua sudah sepakat. 他们就已经一致， Yang terpenting 最要紧 tidak perlu melakukan pendekatan konvensional. 不必需要在这个用旧的方法来思想， Meletakkan bantalan di bawah. 那就是把一个枕头放在下面， Meletakkan bantalan di bawah di mana telur itu nanti akan dijatuhkan. 下面放一个枕头，鸡蛋掉下来， Tidak perlu. 不需要。 Akhirnya ketika mereka sudah berdiskusi sekian hari, 他们想了这样久的时候， mereka menemukan satu cara. 他们得到一个方法， Menciptakan tali elastis untuk telur-telur itu. 那就是用最柔软的绳子喂这些鸡蛋， Sehingga ketika telur itu bergulir jatuh dari atas ke 所以 bawah. 当鸡蛋滚到下面的时候， Dengan tali yang elastis itu, 这一个柔软的绳子里面， telur itu tidak pecah. 这个鸡蛋就没有破裂。 Itulah salah satu penemuan dari mereka bersama. 这就是他们所发现的新的产品。 Mengapa 为什么？ berhasil? 为什么能成功？ Karena mereka bisa bekerja sama. 因为他们能够分工合作， Karena mereka bisa saling mempercayai satu dengan yang 彼 lain. 此信用。 Karena mereka dipercaya untuk berpikir bersama-sama 他们能够彼此团结，一起来想， oleh perusahaannya. 为他们的公司。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， apa teladan kepemimpinan Musa? 摩西的榜样是什么？ Yang pertama jelas moralitas. 第一就是人格， Yang kedua mendengar. 第二就是静听， Yang ketiga adalah mau mempercayakan. 第三就是要相信别人。 Saudara, mari kita belajar 让 bersama-sama 我们学习一件事情， supaya di keluarga kita masing-masing 让我们每一个家庭里面 belajar keteladanan kepemimpinan ini. 学习一个领导的榜样， Sehingga kita juga bisa kemudian terapkan di tempat yang lebih besar. 让我们能够做更多的工作。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Berkatilah kebenaran firman-Mu ya Tuhan, 求你祝福今天神的话， supaya kami bisa betul-betul mendengar dengan baik 让我们能够真正明白聆听 teladan kepemimpinan Musa. 摩西的榜样。 Supaya Tuhan kami bisa melihat dari firman Tuhan, 我们看见神的话， moralitas adalah hal yang sangat mendasar. 人格是最基础的条件， Mendengar adalah hal yang sangat perlu bagi para hakim dan para pemimpin. 静听是审判官需要的条件， Mendelegasikan, mempercayakan juga adalah bagian yang penting. 彩排也是一个非常重要的工作。 Bapa, biarlah kami boleh belajar seperti Musa. 求你帮助我们学习，好像摩西，
Dengar seru doa kami ya 你 Tuhan, 垂听我们的祷告， yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan memasuki perjumpaan. Untuk duduk kembali saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. 请做默祷散会，上帝祝福。